Tapi kalaulah contoh pok saudara sendiri, tuan-tuan, pok saudara, cuba bayangkan, pok saudara sendiri. Mana pok saudara ni, adik-beradik, kalau ayah, contoh kan, mana paling rapat lah, bukan orang lain yang menentang, yang memusuhi, hingga sampai nak bunuh bagi dia. Mana yang asal suka sangat, seronok sangat masa lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pok saudara ni jugalah, mana suka sangat sembelih unta, bukan sikit tuan-tuan. Kalau tengok dalam sejarah 100 ekor, bukan 10 ekor, bukan 100 ekor kambing, unta. Unta ni tahu banyak mana. Wallahu, ya Allah tuan-tuan, rega sekarang unta kita berapa? Bukan perkara yang murah. Kita buat korban berapa unta tu? 8,000 kan? 8,000, 9,000, bukan murah. Tuan-tuan. Kalau sekok cuba dah nak 100, 8 kali 10 berapa? Dekat 1,000,000. 800,000 lebih. Contoh ya, mana seronok sangat lahir saja anak saudara ni sembelih unta, suka sangat. Tapi apabila dan Rasulullah membesar, apabila Rasulullah membesar seronok lagi. Tetapi apabila Rasulullah diutus sebagai Rasul, siapa yang nentang paling ke depan, maka pok saudara juga tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kena mati tuan-tuan imam, pegawai masjid, ahli atau kuasa masjid, yang hormat datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu lagi. Mudah-mudahan kita dengan niat iktikaf kita dalam masjid, mudah-mudahan kita akan dapat sambil-sambil kita antara senggang di antara maghrib dan isyak ni, kita istilah sembang-sembang maghrib isyak lah. Dalam dunia ni ada berbagai jenis perkara-perkara yang aneh, yang pelik-pelik. Perangai manusia pelik-pelik pun banyak kan, mana ramai manusia yang pelik-pelik. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perkara yang pelik bagi manusia, tetapi tidak heran bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah Khaliq, adalah pencipta. Allah yang menciptakan bahawa sesuatu perkara, maka apabila nak jadi, jadilah. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita selalu baca dalam surah Yasin. Ya. Bila satu nak jadi, maka jadilah. Kehendak Allah. Apabila sebut atas kehendak Allah, baik itu kita tak akan dapat nak lari. Macam mana? La khala wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebab itulah dalam kita, contohlah kita nak berjalan, kita minta Allah Subhanahu wa taala selamatkan perjalanan kita dengan baca bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah wala khaula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maknanya dengan nama Allah yang amat murah lagi amat penyayang. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula, aku tak ada wala quwwata, tak ada kekuatan pun sikit pun bagi kita illa billah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya amalan dalam kita berjalan terbacalah bismillah. Kurang-kurangnya tak ada, lupa sangat, payah sangat nak baca bismillah pun cukuplah. Tapi kalau kita panjang lagi, lagilah baiknya jadikan zikir, kerana hari-hari kita berjalan tuan-tuan. Belum tentu lagi ya, kita keluar tu kita balik ke rumah kita. Belum tentu lagi tuan-tuan. Allah jadikan satu kun fayakun, maka jadilah. Dan kita baru lagi menyambut Isra' Mi'raj tuan-tuan, baru lagi ya. Mana satu perkara kalau logik akalnya tak logik. Tak logik. Sehari semalam, bukan kalau kita pun payah ini dalam satu lailai, satu malam, daripada kita kaitkan sikit, daripada apa dia? Daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian ke Sidratul Muntaha, balik semula sampai ke Mekah pagi. Istilah tak ada satu malam, lailai, satu malam saja. Logik akal, tak logik akal. Tak logik akal pada masa itu pula. Pada zaman itu. Ya. Memang tak logik akal, berbulan nak pergi balik. Tak logik akal tuan-tuan.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Jadi satu tak logik. Akal manusia, sebab akal manusia tidak boleh sampai ke tahap apa yang Allah nak jadikan. Manusia kadang tu teori boleh buat teori. Tetapi bagaimana berlaku? Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok tuan-tuan, inilah yang paling istimewa. Rasulullah padanya di Isra berjalan, Mi'raj kan bertemu dengan Allah. Kalau kira bagaimana? Perjalanan daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa pun dah pelik. Kemudian bertemu dengan Allah. Inilah yang paling besar. Yang pada tak logik akal manusia, tapi Allah nak berikan, nak kurniakan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi lain tak merasa istilahnya. Ya, dikurniakan pada Habibullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Contohlah Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa berkata-kata dengan Allah. Tapi di mana? Mana atas bumi saja. Di mana? Di Tur Sina. Ya, wa kallamallahu Musa taklima di Tur Sina. Kalau tuan-tuan rezeki bolehlah pergi ke Mesir. Tuan-tuan pergi, contoh Datuk berjalan atau pergi ke Mesir. Tapi boleh jalan kaki sikit. Sebab Tur Sina ni dia tak ada jalan raya naik ke atas. Kena pergi bagaimana? Kena naik. Kalau jalan kaki, biasa jalan kaki saja. Kalau bawa barang tak ada sangat suruh, mana kena upah orang bawa lah. Berat juga. Ya, kalau bawa barang naik bukit, dia biasanya naik tengah malam sampai subuh di atas. Mana tidaklah letih sangat. Pergilah musim sejuk. Jangan pergi musim panas, tak daya kita. Ya, padang pasir ni tak daya kita. Pergilah musim sejuk. Contoh ya. Jadi bagaimana? Itu kelebihan Nabi Musa. Ya. Kemudian kita tengok nabi-nabi lain bagaimana berlaku kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman, Allah kurniakan kepada Nabi Sulaiman ni lain, mana boleh bercakap dengan binatang, mana dengan jin, ya, dengan binatang. Di antaranya kita ambil dalam kisah bagaimana surah An-Naml ya, 18 hingga 19, maknanya surah An-Naml, hatta iza atau ala wadin namli qala namlah ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun fatabassana dhahika min qawliha ila akhir ayat. Ya. Apabila paling ringkas nampak maksudnya, apabila Nabi Sulaiman sampai dalam satu tempat, ya, wadin namli, tempat semut, qala namlah, semut bercakap kepada semut yang lain, mana ketua semut lah, paling mudah bahasa ketua semut lah. Qala namlah ya ayuhan namlu, wahai semut-semut, udkhulu masakinakum, masuklah tempat-tempat kamu, tempat sembunyian rumah kamu, masuk. La yahtimannakum Sulaiman, supaya tidak dipijakkan oleh wajunudu, oleh Sulaiman dan tentera-tenteranya. Wahum la yashurun, kerana mereka tak tahu, tak perasan kamu ada, sebab kamu kecil sangat. Masuklah. Ya. Fatabassama dhahika min qawliha, jadi Nabi Sulaiman senyum, benda ketawa dengar apa yang sebut-sebut. Boleh cakap binatang tuan-tuan? Boleh ke? Tak logik cakap binatang. Tapi Allah berikan kurniaan kepada Nabi Sulaiman. Boleh cakap dengan binatang. Dan binatang nampak Nabi Sulaiman dia cakap ya ayuhan namlah, qala namlah. Rupanya yang menjadikan ketua bagi semut ni bukan apa nama semut jantan. Qala namlah. Oh, kaji semua punya semut betina jadi ketua. Pelik tuan-tuan. Mana Allah sebut buat kajian sekarang pun dan Quran dah sebut qala namlah, dia bukan qala namlu. Kalau sebut qala namlu maknanya semut jantan yang bercakap je. Tapi Allah sebut qala namlah, rupanya ketua bagi sebut ni semut betina. Abang kajian tu kasai dah, rupanya betul. Itulah apa yang Quran sebut. Orang sekarang baru kaji, tapi Quran dah lama dah. Zaman itu tak ada kajian pun, ya. 1400 tahun, tapi diberikan. Ini sebenarnya dalam ini tentang menceritakan tentang berlakunya mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Tapi dalam waktu yang sama suruh kita berfikir, kalau bahagian kajian ni tengok berfikir bagaimanakah kehidupan semut. Siapa yang merintah ni? Qala namlah ya ayuhan namlu, wahai semut-semut,
Mana disebut pada mana wahai kaum dia lah. Mana masuklah tempat kamu supaya tidak dipijak oleh Nabi Sulaiman dan tenteranya. Entah, maknanya dengar kita Nabi Sulaiman ni terhenti, suruh berhenti tentera dulu, lepas dulu. Tuan-tuan, mana jalan di mana semut dah masuk dah, barulah lalu tentera. Dah tentera dia bukan seorang dua, tuan ramai. Jadi kalau pastinya akan kena tijak. Mana la yahtimannakum, mana suruh masuk, masuklah tempat kamu supaya tidak dipijak oleh tentera-tentera Nabi Sulaiman. Ini Nabi Sulaiman senyum, tuan-tuan dengar. Inilah kelebihan. Kalau sebut logik ke? Tak logik. Tuan-tuan boleh cakap yang datang, tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan mukjizat ini kepada Nabi Sulaiman. Yang pelik, tuan-tuan. Kemudian sebut apa lagi yang pelik lagi? Di antaranya kisah Nabi Yunus. Ya, Allah rakamkan juga dalam Al-Quran. Kisah Nabi Yunus, tuan-tuan. Nabi Yunus mana seru kaum dia, tak nak dah beriman juga, tak ramai yang beriman, puas menyeru, tuan-tuan. Paling mudah bahasanya ajak suruh menyembah Allah yang satu. Sebab semua nabi-nabi adalah mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dengan syariat. Mana masing-masing ada cara syariat. Ya, tapi bagaimana semua sekali para nabi adalah mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu termasuklah Nabi Yunus. Ngajak kaum dia tak mau nak juga beriman. Tak ada, tuan-tuan. Kalaulah Nabi Nuh, bayang tuan-tuan, kalau kisah Nabi Nuh 900 tahun lebih, tuan-tuan, mengajak umat dia untuk beriman kepada Allah, tapi berapa orang saja, berapa kerat je masuk Islam, yang masuk Islam, mana yang menyembah Allah, mana tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, berapa kerat saja. Nabi Sulaiman, tuan, 900 tahun lebih menyeru umat dia berdakwah, mengajak dia supaya beriman kepada Allah. Berapa orang saja, berapa kerat saja yang berimannya, tuan-tuan. Itulah dalam sebut dalam kalau kisah Nabi Nuh tu, kita ambil kalau kita mengajak orang, bukan senang. Segi syaratnya menyuruh kita apa? Menyuruh kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Suruh kepada yang ma'ruf, yang baik, cegah daripada kemungkaran. Mudah ke? Bukan senang, tuan-tuan. Kita nak suruh kepada kebaikan pun dalam keluarga kita pun payah. Dalam keluarga kita pun payah, jangan mengajak orang lain. Jangan mengajak orang lain. Surah yang kebaikan pun kita payah nak ngajak kebaikan. Cegah mungkar, lagilah kita payah. Lagi payah, tuan-tuan. Cegah kemungkaran ke? Bukan senang. Dia banyak. Pertama, kemungkaran tentang dalam bab, kalau tuan-tuan buat peribadatan. Mana tak nak sembahyang. Islam dah, alhamdulillah. Tetapi Islam ada sekadar Islam saja. Jemaah tak nak pergi. Contoh ya. Sembahyang lain pun ialah sembahyanglah. Kalau yang sembahyang alhamdulillah, kadang-kadang tu itulah, tuan-tuan, yang dalam apabila buat kursus kahwin, tuan-tuan. Jawab agama kan buat kursus kahwin. Jadi apabila ditanya, ditanya penuh tak penuh, tuan-tuan, mana nak dapat yang penuh? Tak dapat 100% penuh, tuan-tuan. Yang solatnya 5 waktunya penuh. Contoh buat kursus kahwin. Kalau kita buat contoh je, kalaulah yang rumah tangga pokok-pokok bukan semua, tuan-tuan, ada setengah. Tapi banyak kesnya, kalau tidak sempurna solat dia, maka payah, tuan-tuan. Allah berikan ujian yang berat lah, tuan-tuan. Sebab itulah, nak suruh yang kebajikan bukan senang. Itu para Nabi telah berjuang dahulu. Dan termasuk semua Nabi, tuan-tuan. Bagaimana untuk menyampaikan dakwah. Ya, walaupun beri keterangan, dia ajak umat dia untuk beriman, masih ramai yang tidak beriman. Tapi para Nabi, tuan-tuan, 900 tahun lebih mengajak yang baik. Tak nak juga, tetap juga buat kerja. Kalau kita, tuan-tuan, macam mana agak je. Orang ajak, kita rasa payah, tuan-tuan. Jangan orang lain, keluarga tak nak, lantaklah, biarlah. Jangan, tuan-tuan. Mana kerja kita kena sampaikan. Ya, bagi kita kena sampaikan. Terima tak terima, itu lain cerita. Itu ahli keluarga kita, lagi-lagi keluarga kita. Sampaikan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk. Allah berikan semua sekali itu memudahkan urusan kita. Dan kalau Nabi, tuan-tuan, kenapa diberikan contoh yang di sini, perkara diberikan mukjizat kepada para rasul. Supaya apa? Menguatkan dakwah
para rasul. Contoh kisah Nabi Yunus. Daripada lari badanya disebut dalam Al-Quran, dirakamkan dalam Al-Quran, tuan-tuan. Ya, wa Yunusa, wa inna Yunusa la minal mursalin iz abaqa ilal fulkil mashhul fasahama fakana minal mudhadin faltaqawal hutu wa huwa mulim walaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batri ila yaumi yub'atsun panabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Ya, cerita ringkasnya cerita Nabi Yunus. Ya, ditelan, maknanya duduk jatuh, dicampak ke dalam laut. Ya, naik perahu, dia istilah naik kapal, maknanya akhir sekali dalam keadaannya kemudian istilah diundi kerana kapal tu dah syarat sangat. Dalam kapal yang syarat payah sangat hidup madu tak bahaya, kena buanglah salah seorang. Jadi undi kena Nabi Yunus juga. Ya, kena undi kena Nabi Yunus juga. Tak dapat kata kena orang lain. Jadi bagaimana pakar naliman maknanya pasal hama pakar naliman mudahadi, mana kena loncorkan, dicampak ke laut. Fal taqamahul hut wa huwa muli. Maka pada masa itu ditelan oleh ikan hut. Ya, disebut ikan nun, ya, wa huwa muli, dalam keadaan duduk dalam perut. Bayang tuan-tuan, duduk dalam perut. Ya, duduk dalam perut ikan. Logiknya kalaulah ditelan ikan tu syarat lah, mati dah. Tak ada dah. Sebab Allah sebut dia bagaimana pada bazu bil arawa syaqib, duduk dalam perut ikan nun itu, kemudian dikeluarkan ikan itu, memuntahkan kembali, ya, dalam keadaan lemah. Maknanya ditelan, duduk dalam perut ikan nun, tak mati tuan-tuan. Cuba bayangkan dalam perut ikan yang gelap gulita. Sebut kalaulah kerana bukan Nabi Nuh ni berzikir, maka akan sampailah sampai hari akhirat lah, maka teruslah, baru tak ada dah, istilahnya meninggal lah. Tapi bagaimana Allah hidupkan, nak menunjukkan mukjizat, berikan mukjizat ke Nabi Yunus, ya, walaupun ditelan oleh ikan dan laut yang dalam, dicampurkan, ditelan ikan, kemudian duduk dalam perut ikan tu, ya, mana tak jadi. Kalau kita habis dah. Bagaimana Allah disebut fakana minal annahu kana minal musabbihin. Nabi Nuh berzikir masa dalam perut ikan, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, mana zikir la ilaha illa anta. Jadi sebenarnya jadikanlah zikir kita, tuan-tuan. Ini jadikan zikir kita. La ilaha illa anta, maknanya aku tak ada Tuhan melainkan engkau. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci engkau, ya, sesungguhnya aku adalah kuntu minaz zalimin. Aku adalah dalam zalim, menzalimi diri sendiri. Bahasa paling mudah, tuan-tuan, terjemahan paling mudah, maknanya la ilaha illa anta. Maknanya tak adalah Tuhan melainkan engkau lah Tuhan yang sebenar-benarnya. Subhanak, maha suci engkau. Maha suci kau ya Allah. Ya, maha suci engkau ya Allah. Sesungguhnya aku ni telah menzalimi diri aku. Mana sebab apa? Dah puas menyeru kaumnya, tak nak beriman, puas semua sekali, istilahnya letih dah menyeru. Maka berhijrahlah, ya, Nabi Yunus ini bawa diri, istilah dah tak nak sangat, kau dah tak nak beriman, sampai bawa diri, letih, mana letih dah. Berdakwah tak nak, sampai pun tak nak. Inilah dugaan Nabi-Nabi, tuan-tuan. Mana kalau kita lah ngajak orang tu, saya risau, tuan-tuan. Nabi pun kena mehnah. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak uji kita siapa yang baik amalannya. Kalau Nabi diuji, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, diuji bagaimana payahnya nyampai pada kaumnya. Contoh cerita bab di Taif. Kita tahu kisah Isra bagaimana pergi ke Taif sampai pada tak ada beriman, satu cerita. Dah lah tak ada beriman. Lepas tak ada beriman pula, maknanya dihina, dipukul, beristilah dibaling dengan batu-batu. Jadi sampai berdarah-darah. Ini Nabi, Habibullah. Kemudian bagaimana? Dugaan lagi,
yang menentang baginda, bukan orang lain tuan-tuan. Kalau benda orang lain kita pelik sangat. Menyampaikan satu perkara yang baik ni, kalau ada orang menentang, kalau orang luar bukan saudara mara kita, kita tak rasa sangat. Rasa juga, tapi tidak terasa sangat. Tapi kalaulah contoh pok saudara sendiri, tuan-tuan, pok saudara, cuba bayangkan, pok saudara sendiri. Mana pok saudara ni, adik-beradik, kalau ayah, tentu kan, mana paling rapat lah. Bukan orang lain yang menentang, yang memusuhi, hingga sampai nak bunuh baginda. Mana yang asas suka sangat, seronok sangat masa lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pok saudara ni jugalah, mana suka sangat sembelih unta, bukan sikit tuan-tuan. Kalau tengok dalam sejarah, 100 ekor. Bukan 10 ekor. Bukan 100 ekor kambing. Unta. Unta ni tahu banyak mana. Wallahu, ya Allah tuan-tuan. Rega sekarang unta kita berapa? Bukan perkara yang murah. Kita buat korban berapa unta tu? 8,000 kan? 8,000, 9,000. Bukan murah. Tuan-tuan. Kalau sekor, cuba darat 100. 8 kali 10, berapa? Dekat 1,000,000. 800,000 lebih. Contoh ya, mana seronok sangat. Lahir saja anak saudara ni sembelih unta. Syukur sangat. Tapi apabila dan Rasulullah membesar, apabila Rasulullah membesar, seronok lagi. Tetapi apabila Rasulullah diutus sebagai Rasul, siapa yang tentang paling ke depan, maka pok saudara dia juga tuan-tuan. Maka bukan senang tuan-tuan menghadapi mana dengan kaumnya, saudara mara kelilingnya, pok saudara sendiri yang menentang. Maka itulah kepayahan berlaku para Nabi. Mehnah, ujian. Nabi Yunus pun sama juga tuan-tuan. Semua Nabi-Nabi dia bagi jenis ujian. Baik itu kita jangan risau tuan-tuan. Sikit-sikit kita janganlah payah. Contoh Nabi Yunus, maka dia rasa kesilapan. Mana rasa lemahnya diri. Ya, Allah berikan peluk, mana yang Allah telah mengutuskan supaya menyelamatkan kaumnya, ya, daripada tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kaumnya masih degil, yang menolak ajakan Nabi Yunus. Maka dalam keadaan kepayahan dalam perut ikan Nun, maka baginda Nabi Yunus tetap bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dirakamkan dalam surah Al-Anbiya, ya, surah Anbiya. La ilaha illa anta. Mana ulang-ulang tuan-tuan. Maka kita jadikan ini sebagai tasbih kita. Sebab kita dah pasti je banyak silap. Banyak salah, tuan-tuan. Banyak salah. Kadang-kadang salah ni, kezaliman pada diri kita, bukanlah kita yang zahir yang nampak, sepak orang, pukul orang, kita insya-Allah tak buat. Tetapi kadang hati ni tuan-tuan. Hati ni mudah berdetik benda yang tak betul. Sebab itu kita kena minta tasbihlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang nampak, apalah Tok Imam ni baca panjang sangat. Contohnya kita, dah je Imam baca biasa dah. Tapi kita pula, apalah Tok Imam baca panjang selalu, pendeklah sikit. Contohnya, jadi kita rasa, ataupun tengok, apa Tok Imam tak tukar-tukar, jubah itu juga, hari-hari tengok jubah itu juga. Dia tak tukar. Maknanya hati kita terdetik, tuan-tuan. Inilah benda-benda yang perlu kita ambil, ya, maknanya minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau para nabi berdoa, contoh Nabi Yunus, inilah doa tasbihnya yang mahal sangat tuan-tuan. Maka kita amalkanlah. Allah rakamkan dalam Quran, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadikanlah amal harian kita tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadikan amalan insya-Allah tuan-tuan. Mukjizat berlaku pada Rasul dah selesai. Tetapi amalan para anbiya, amal ini Allah rakamkan jadikan sebagai amalan kita. Itu tentang Nabi Yunus. Kita tengok juga, ya, tentang benda yang pelik juga tuan-tuan. Sebab Nabi Ibrahim AS, api pastinya membakar. Api memusnahkan. Kalau dia bakar, pastinya masuk. Kalau letaklah ikat, tak ada. Kalau api kita letak ikat, insya-Allah ikat tak hangus. Boleh dibakar, boleh kita makan. Letak daging, selesai insya-Allah. Daripada daging itu mentah, tak laju nak makan, boleh kita makan. Ya. Dimasakkan, kita masak, gunakan api. Tetapi bagaimana logik tak logik akal tuan-tuan, kalau manusia ni dicampur dalam api,
Jangan haraplah hanga habis. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan khariqul lil adat. Maknanya menyalahi adat kebiasaan juga. Api jadi tak membakar. Api jadi tak jadi masalah. Ya. Logik akal ke? Tak logik akal. Bagaimana api boleh jadi sejuk? Sedang api boleh mencairkan besi. Ya, tanpa api tak boleh kita nak tempur besi. Saya tengok tuan-tuan, kalau orang buat parang, kita tengok di kilang, mungkin kalau besar je, kita tengok cara orang kampung buat tuan-tuan. Simple je. Besi dia bakar tuan-tuan, daripada besi tu keras, bakar guna kara biasa saja. Dia bakar boleh betul dah merah, dia ketuk jadi bentuk ukir tuan-tuan. Api. Jadi besi sekerah itu, orang ambil kadar besi, dia ambil lah besi, tak kira lah kadar tu ambil besi apa papan, chainsaw lah, skru lah, dia diubahkan jadi pisau, diubahkan jadi parang tuan-tuan. Tapi dengan api. Tapi bagaimana ya Nabi Ibrahim dicampur bukan api biasa, api yang besar, dibuat unggun yang besar, dicampur Nabi Ibrahim, kalau kira habis dah. Tapi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan je umat dia juga. Ini masa syariat Nabi Ibrahim. Allah rakamkan juga dalam Al-Quran. Ya, bagaimana keadaan umat dia menyembah patung berhala. Dia Nabi Ibrahim maknanya dia hancurkan yang besar-besar, tinggal yang kecil. Kita sebagai ringkas dalam Al-Quran sebut juga tuan-tuan, tinggal yang besar. Yang kecil-kecil tak habis semua, tinggal yang besar. Dia letaklah kapuk situ balik. Tinggal di situ. Maka apa siapa yang buat kepada Tuhan-Tuhan kita ni, kita biar alihatina, maka kata patan. Maknanya Nabi Ibrahim kata dia. Dinyatakan bahawa Nabi Ibrahim yang memusnahkan. Ambil Nabi Ibrahim bawa, ya ke? Bukan saya yang buat. Istilah bahasa paling mudahnya, bukan saya yang buat. Apa yang buat itu yang besar telah. Yang besar tak buat. Yang kau sembah yang besar telah yang buat, yang hancurkan yang kecil-kecil ni. Jadi cara tak langsung tuan-tuan, mereka kembali pada diri sendiri. Tak logik lah. Takkan logik patung keras itu boleh memusnahkan yang kecil-kecil keliling. Maka para jauh mari mereka kembali kepada berfikiran yang waras bahawa tak logik. Takkanlah patung yang keras itu boleh memusnahkan yang keliling. Dia kata kalau kita berapa sembah dia, istilahnya tuan-tuan. Jadi ini yang berlaku kepada Nabi Ibrahim. Dan apabila mereka tetap juga tak beriman, tetap juga tidak beriman, dah logik, dah terima logik akal dah, tapi tidak beriman juga, hingga marah Nabi Ibrahim, hingga nak dibakarkan Nabi Ibrahim. Maka Allah rakamkan, kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka katakanlah, Allah katakan, mana Allah yang perintahkan api itu, ya narukuni, wahai api, sejuklah, jadilah bardan wa salaman, jadi sejuk dan tidak mencacatkan ala Ibrahim. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka api kan makhluk. Api itu makhluk Allah. Allah jadikan. Maka Allah jadikan api taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan. Api adalah makhluk. Walaupun dia tidak seperti kita manusia, tetapi dia makhluk. Ya. Bagaimana dalam kita doa? Doa kunut, tuan-tuan, kita mana kunut nazilah, tuan-tuan. Sebut ya mujra syihab, ya munzilal kitab. Kan itu wahai Allah yang menggerakkan awan-awan yang menurunkan Al-Quran. Maknanya awan itu ada atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga api. Api pun dia menjadi peranai, memainkan peranai adalah atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dicampur, maka tidak berkesan walaupun sedikit. Bukan cacat. Sedikit pun tidak memberikan kesan kepada Nabi Ibrahim AS. Keluarlah daripada api yang menyala bakaran yang besar, yang tidak jadi apa-apa kepada Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan, ini pada Nabi Ibrahim AS. Maka selesai dah tuan-tuan. Maknanya habis dah. Kita tak nampak. Ini kisah-kisah zaman disebut, dirakamkan dalam Al-Quran. Dan kita tengok juga sedikit kisah yang pelik juga berlaku kepada Nabi Musa AS. Dikejar oleh Firaun dan Junud tu. Ya, dikejar oleh Firaun
dan para tentera Firaun. Ya. Nabi Musa cerita bagaimana tungkat menjadi ular. Tuan-tuan, apabila zaman Nabi Musa ni kuat, ahli zaman Firaun, zaman Nabi Musa ni kuat sangat dia punya sihir. Ilmu sihirnya kuat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan pada masa itu sihir boleh jadi, maknanya istilahnya kalau tungkat tu boleh jadi ular. Ambil barang ni, mana tu dia boleh. Rupanya tuan-tuan, kita orang tua dulu ada juga. Tuan-tuan, sihir ni bukan hanya zaman Firaun saja berlaku. Maka sihir ni akan berlaku ada sepanjang masa dia akan berlaku. Ada tuan-tuan. Sebab ilmu hitam sepanjang masa akan ada. Ini menunjukkan bahawa zaman Firaun ada? Ya. Zaman kita pun ada. Tuan-tuan. Dan cerita Nabi Musa dia bagaimana tuan-tuan? Terbelah laut. Kalaulah terbelah laut ni, air laut terbelah, boleh lalu. Dan selamatlah Nabi Musa dan para pengikutnya sampai di Merak. Tetapi tentera Firaun ni ikut kejar. Ya, kasar dia kalah. Dia dah kalah. Tetapi yang beriman Nabi Musa ikut. Jadi marahlah Firaun. Firaun ni sebab dia mengaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, suruh perintahkan kepada rakyat dia menyembah dia. Jadi apabila keadaan dia ramai rakyat dia tidak, maknanya ikut dia dah, ikut Nabi Musa, maka dia kadang-kadang marah, kejar. Sampailah satu tempat Nabi Musa dia tak boleh nak ke mana dah. Dan para pengikut dia tak boleh lari dah. Belakang oleh tentera Firaun. Ke depan laut. Nak lari ke mana? Ya? Nak lari ke mana? Tak ada dah. Habislah kalau kira logik akal. Habis. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan mukjizat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa dia? Fa'auhayna ila Musa adrib bi'asakal bahr fanfalaqa wa kana kullu firqin katudil azim. Ya. Kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah laut itu kepada beberapa bahagian, lalu menjadilah air bahagian yang terbelah itu terangkat seperti gunung yang besar. Dah tak ada lari dah. Maka Allah kurniakan kepada Nabi Musa mukjizat. Dan pukul laut, Allah perintahkan. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintahkan. Istilahnya tungkat Nabi Musa tu pukul. Allah perintah pukulkan, perintah. Besar mana sangat tungkat pukul air laut. Logik akal tuan-tuan. Air laut tu boleh. Kalau orang kampung saya panggil bersiah. Tahu bersiah ni? Benda ya, air laut tu molek terbuka gitulah habis. Istilahnya kalau boleh lalu. Tapi logik ke? Tak logik. Akal manusia boleh membelah laut. Bukan membelah air sungai biasa. Air sungai Pahang, sungai Kuantan tak lepas. Kalau kira tak, kena buat jambatan barulah boleh lalu mudahnya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan mana wa azlafna summal akharin. Ya, wa azlafna summal akharin. Maka kami dekatkan golongan yang lain itu ke situ. Dan supaya wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in, dan kami selamatkan Nabi Musa serta orang-orang yang bersama dengannya semua. Ya, inna fi zalika laayatan wa ma kana aktsaru mu'minin. Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain, ya, yang mengejar Nabi Musa. Ya, sesungguhnya pada peristiwa yang demikianlah terdapat satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah. Ya, untuk sebagai apa dia? Wa ma kana aktsaru mu'minin. Ya, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya Tuhanmu dia sajalah yang maha kuasa lagi maha mengasihani. Atas kasihan Ar-Rahman atas semua orang, Ar-Rahim atas orang Islam, khusus untuk orang Islam. Kasih Allah semua Allah kasihkan pada manusia. Tapi Allah kasihkan kepada orang beriman Rahim. Dalam bab ini tuan-tuan sebut sini wa inna rabbakal azizur rahim. Atas apa? Atas orang Islam. Atas siapa? Atas umat Nabi
Musa yang mengikut Nabi Musa alaihissalam. Selamat daripada fitnah, pembunuhan yang dikejar mereka oleh Firaun, tuan-tuan. Wa junuduh, Firaun dan pengikut-pengikut, tuan-tuan. Dan kalau lihat di sini, tuan-tuan, kalau ikut sejarah dia adalah 600 orang pengikut Nabi Musa. Tuan, lari ni bukan 10 orang. 600,000, bukan 600,000. Kalau sejarah tu. Bukan ramai sangat ikut Nabi Musa ni. Kenapa? Tak tahan dengan Firaun. Ya, kerana kezalimannya, maknanya suruh menyembah dia semua sama manusia apabila dilihat mukjizat kebenaran Nabi Musa supaya menyembah Allah yang satu, mereka mengikut Nabi Musa. Apabila dah ramai mengikut Nabi Musa, maka tak sedar hati dan tak sedar dirilah Firaun ni, maka diperintahkan supaya dikejarkan, dibunuh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menyelamatkan hamba-Nya atas kehendaknya dengan diberikan mukjizat terbelah. Ya, dan Firaun ni yang ikut sekali. Tuan-tuan zaman dulu lain, tuan-tuan. Dia punya bohnya, ketua ikut sekali. Ya, ikut sekali. Dan masa nyemerang, apabila Nabi Musa dan orang-orang yang pengikutnya lepas dia menyeberang, maka air terbalik semula, maka ditenggelamkan. Ya, maknanya tentera Firaun ni. Dan ini, tuan-tuan, kalau disebut sini, tengok dalam sejarahnya dikaji. Ya. Dikaji adalah di mana tempat adalah Teluk Aqabah, Nuaibah. Ini pun di Mesir juga. Ya. Dan di Teluk Aqabah, Nuaibah, ya, di Arab ni, kemudian dalam keadaan dikaji, dijumpa, tuan-tuan. Ya. Jumpa macam mana? Ada tanda mana tayar kudanya, barang-barang kesan tu Firaun tak ada, dijumpa di situ. Apabila kaji-kaji ada. Dan Allah sebut dia akan disimpankan mayat Firaun. Dan sekarang ni ada, tuan-tuan, mayat Firaun yang di Laut Merah tenggelam tu, cari-cari jumpa. Simpan di muzium di Mesir, tuan-tuan, simpan. Tuan-tuan, Allah kata aku akan kekalkan sebagai bukti. Tuan-tuan, orang bukan Islam ni, dia baca Quran, tapi dia tidak beriman kepada mentauhidkan Allah, tapi dia percaya kandungan dalam Al-Quran. Itu pelik, tuan-tuan. Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia percaya apa ada dalam Quran. Dia baca, dia kaji, tengok, jumpa. Dia kaji, jumpa, tuan-tuan. Sebab apa? Allah nak jadikan bukti bahawa apa yang sebut dalam Al-Quran tu betul. Maka ada simpan mayat Firaun. Tak logik akal. Logik akal tu tak logik. Macam mana masuk dalam laut? Makan ikan habis. Tak ada apa. Jangankan badan manusia ni besar mana sangat. Tak besar mana. Ya? Dah laut habis makannya. Tapi dah lah. Bukan hanya sekadar zaman Nabi Musa yang tenggelam tu. Zaman Nabi Musa, tuan-tuan. Sampai sekarang, sampai kita ni bukan 1,400 tahun. Atas lagi, tuan-tuan. Mana lebih kurang 3,000 tahun lebih, tuan-tuan. Baru sampai ke, maknanya sampai ke kita. Tuan-tuan, ada simpan beribu tahun. Jenazah itu Allah simpankan. Dan buat kaji-kaji, jumpa. Ada. Ini bukti bahawa Al-Quran itu benar. Mujizat, tuan-tuan. Mujizat Nabi Musa lepas daripada nyeberang laut. Tetapi bukti dia, Allah simpankan jenazah yang tenggelam, mana mayat Firaun. Bukti dia zaman sekarang, buat kajian, jumpa, ada. Beribu tahun dulu laut, tak makan benda. Tak logik, tuan-tuan. Segi logik, tak logik. Tapi Allah simpan. Maka itulah yang berlaku sebenarnya sebagai bukti bahawa benarnya Al-Quran itu. Ini, tuan-tuan, walaupun pelik, tapi Allah tetap apabila nak jadikan satu jadi, maka jadilah. Dan kita tengok satu lagi tentang laut. Allah berikan benda yang pelik juga, ya. Wa huwallazi marajal bahrani hadza azbun furatu wa hadza milhun ujaj
wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Cerita tentang dua laut, ya. Dan dialah Tuhan yang telah mengalirkan dua laut berdampingan, yang satu tawar lagi memuaskan dahaga, dan yang satu lagi masin lagi pahit, serta ia menjadikan antara kedua-duanya sempadan dan sekatan yang menyekat pencampuran keduanya, tuan-tuan. Dua laut ini berlaku di mana? Kalau lihat di sini, satu tempat yang adalah Laut Atlantik dengan Laut Mediterania, di Selat Gibraltar, ya, antara Sepanyol dan Maghribi di Afrika. Ini tuan-tuan, bagaimana dua laut. Kita senang boleh search je tengok dalam tu. Mana dua laut yang terbelah. Dua laut berbeza warna, tidak bercantum di antara satu dengan lain. Logik akal ke? Tak logik, tuan-tuan. Kita letak air biasa, air biasa, letak air sirap masuk. Ini air biasa tawar, masuk air sirap, jadi benda yang menjadi habislah, merahlah juga. Tetapi tuan-tuan, ini kecil, laut yang besar. Teori bagaimana? Buatlah teori macam mana, bagaimana teori. Tetapi Allah sebut dalam Al-Quran, wa ja'ala bainahuma barzakha wa hijra, dua kali. Allah jadikan tembok dan sepadan, mahjura, di antara keduanya tak campur. Hazat, mana dah lah tak campur satu sama lain. Mana wahaza milkhun wahaza azbun furatun. Mana ini boleh minum, tawar boleh minum. Air laut tak jadi, tuan-tuan, tak hilang dahaga. Minum air laut tak hilang dahaga, makin dahaga masih. Tetapi dua laut, satu yang tawar boleh minum, bahasa paling mudah lah, satu yang tawar boleh minum, satu yang masing sangat, masing pahit, milhun ujai, masing sangat, tak campur dalam antara kedua, tuan-tuan. Ini apa? Tak, kalau segi logiknya aneh tak aneh, memang aneh lah. Logik akal tak campur, tak logik akal. Tetapi Allah berikan sebagai ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun benda tak logik, tetapi Allah nak jadikan dia jadi. Ini kalau cerita bab Nabi Musa kita tak jumpa dah, tapi kita jumpa mayat Firaun apabila dia buat kajian. Orang putih buat kajian, jumpa Nabi Ibrahim, maknanya tidak terbakar, kita tak jumpa. Ya, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata mana Isra Mi'raj, mana kita Allah rakamkan dalam Al-Quran juga, tetapi kita tidak berjumpa zaman Rasulullah. Tetapi di antaranya benda yang pelik ini tentang bak laut. Ya, Allah ceritakan tentang bak laut. Bagaimana dua laut yang berpisah di antara keduanya, walaupun tak ada tembok. Segi zahirnya tak ada tembok. Tak ada tembok batu yang memisahkan di antara keduanya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memisahkannya. Bahasa paling mudah, tembok batu tak ada. Tetapi Allah sebut Allah yang memisahkan keduanya. Ya, disebut di sini adalah wa ja'ala bainahuma. Dia dijadikan di antara keduanya, di antara kedua laut itu barzakhan wa hijran mahjura, yang menyekat pencampuran kedua-duanya. Tak bercampur air laut itu, tuan-tuan. Yang masih dengan yang tawar tu yang boleh diminum, tidak bercampur. Inilah di antara perkara-perkara yang kita jumpa. Banyak lagi, tuan-tuan, yang Allah jumpa berikan kepada kita supaya kita mengkaji Al-Quran. Ya, kita ada yang masuk akal, boleh kita fikir. Afala ta'qilu. Kamu tak boleh fikir ke? Boleh fikir, tak boleh fikir. Ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam Quran banyak juga, dengan apa lagi yang kamu nak dustakan nikmat-nikmat Allah yang berikan pada kamu. Ya, berikan ayat Quran supaya apa? Supaya kamu kaji, supaya kamu baca, supaya kamu lihat. Dan kita apabila kita baca, kita lihat, insya-Allah kita makin rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita akan makin rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan iman kita makin kukuh. Jadi sama-samalah kita, tuan-tuan, kita baca Quran, kita ambil sikit beberapa perkara. Contoh pada malam ini kita bincangkan tentang perkara-perkara yang aneh yang berlaku. Aneh pada manusia, pelik pada manusia, tetapi tak pelik langsung, tak heran langsung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut awal tadi, iza arada syai'an
ayyakula lahu kun fayakun, maka jadilah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita, beri kekuatan kepada kita untuk meneruskan kehidupan kita, kehidupan sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu kita kongsi-kongsikan, lemah dan silap itu daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.